علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم ومفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dihimpunkan kita sekali lagi pada petang ini untuk meneruskan lagi majlis ilmu kita. Mudah-mudahan sekalian yang mengikuti antum semua mudahan sihat wal afiat insya-Allah. Hari ini giliran kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 56 kalau tak silap lah. Perenggan nombor 3 Nombor 3. Bahawasanya jantung itu situ. Oh, maka jantung itu. Maka Allahumma salli alaihi wasallam. Muka surat 56. Maka tiada patut. Kitab tu muka surat apa? 56. Inna fil jasadi situ. Hadis tu dah sudah belum? Inna Allah la yazul. Okey. Muka surat tu ambil maka jantung itulah. Maka jantung itu tempat tilik Allah Taala. Kejauh dah. Hadis tu dah sudah belum? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum tu dah sudah belum? Bawah sikit. Maka tiada patut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jantung itu tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada patut bagi kita hamba Allah menghiasi muka kita yang ia muka tempat tilik manusia dan kita biarkan jantung kita kotor berlumuran dengan segala sifat kecelaan. Maka di sisi syarak wajib setiap kita yang mukallaf mengetahui, mengenal apakah sifat-sifat yang wajib ada di dalam hati dan apa pula sifat yang haram ada di dalam hati. Kerana wajib kita memelihara, menjaga hati kita daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Kerana amalan ataupun amal ibadat seseorang hamba kepada Allah yang menyampaikan, yang mendekatkan diri hamba itu kepada Allah ialah amal ibadat yang seiring zahir dan batin. Seiring zahir dan batin. Itulah amal yang akan mendekatkan hamba kepada Allah.
Seandainya kita hanya menitik beratkan kelakuan zahir tetapi mengabaikan kelakuan batin, yakni hati kita, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. Kita tak akan dekat kepada Allah kalau sekadar kita bersungguh-sungguh menghiasi anggota zahir kita dengan ketaatan. Kita tutup aurat, kita solat, kita puasa, haji dan sebagainya. Itu amalan zahir. Sedangkan hati kita tidak memperdulikan apa yang disuruh oleh Allah. Amalan yang sedemikian tidak akan menyampaikan kita kepada Allah. Oleh sebab itu wajiblah kita memastikan bahawasanya hati kita juga, hati kita masing-masing ni juga mesti mentaati Allah, bukan anggota saja. Kerana hati kita itu tempat tilik Allah Subhanahu wa taala, tempat penilaian Allah. Allah menilai seseorang itu pada hati. Harga seseorang itu di sisi Allah letaknya pada hati. Nilai seseorang hamba itu letaknya pada Allah, di sisi Allah adalah hati dia. Sungguh pun zahirnya tidak sempurna, sungguh pun zahirnya tidak sempurna contohnya, tetapi apabila hatinya itu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah, maka dia merupakan seorang hamba yang bernilai sisi Allah. Dia ada nilai sisi Allah. Tapi bukan bermakna kita bukan bermakna di sini kita hanya menitik beratkan amalan hati dan meninggalkan syarak, bukan seperti yang difaham oleh kebanyakan orang. Seperti yang difaham oleh kebanyakan orang, maknanya zahir kita ni walaupun tidak mentaati perintah Allah, yang penting hati kita tu mesti baik. Biasa tak dengar cakapnya? Itulah di antara kefahaman yang salah, kefahaman yang menyesatkan kita, kefahaman yang merosakkan kita, kefahaman yang akan menjadikan kita hamba yang merasa aman daripada kemurkaan Allah. Dan merasa aman daripada kemurkaan Allah Ta'ala itu adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah pula. Kita, zahir kita tak mengikut syariat, zahir kita tak mempedulikan halal haram. Tiba-tiba kita mendakwa hati kita baik, dan kita selesa dengan diri kita yang macam tu. Kita merasakan diri kita ni aman daripada ancaman Allah, aman yakni selamat daripada hukuman Allah, dengan alasan hati kita baik. Ini fahaman yang banyak orang pakai, dan fahaman inilah yang menyebabkan kita tidak ada usaha nak mengubah diri kita untuk mengikut syariat. Mana zahir kita biarkan, yang penting hati kita kata. Itu fahaman salah. Fahaman salah sangat-sangat tu, menyimpang sangat. Jadi kita kalau tak belajar, tak ada ilmu, kita ditipu oleh nafsu. Nafsu kata bagus, nafsu kata betul dah, nafsu kata okey dah. Walaupun kita tak semayang, asalkan hati kita baik. Walaupun kita dedah aurat, asalkan hati baik. Walaupun lidah kita suka cakap lucah tapi hati baik. Mana boleh? Walaupun zahir kita bergaul bebas dengan laki-laki perempuan, kita kata asalkan hati kita baik, dah salah. Kerana yang mengarahkan kita membuat demikian, yang mengarahkan kita bertingkah laku demikian, dedah aurat, tak solat, tak nak mengaji, yang mengarahkan itu adalah hati. Yang mengarahkan, yang mengajak kita mendedah aurat itu hati. Yang mengajak kita meninggalkan solat itu hati. Yang mengajak kita supaya meninggalkan majlis ilmu itu hati. Nabi SAW dah bersabda sebelum ni. Inna Allah Ta'ala, man hadis sebelum ni, hadis sebelum tu, Nabi kata hati itu adalah raja. Hati kita ni adalah raja. Kalau baik raja, baiklah rakyat.
Kalau baik hati, baiklah anggota. Kalau taat hati, taatlah anggota kepada Allah. Kalau derhaka hati, maka derhakalah anggota kita kepada Allah. Jadi alasan ataupun kefahaman ataupun slogan mengatakan luaran ni biarlah macam mana pun asalkan hati kita baik, itu adalah fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Akan menjadikan kita semakin jauh dengan Allah, akan menjadikan kita hamba yang seronok dengan diri kita yang tidak mempedulikan halal haram. Na'udzubillah min zalik. Jadi tak patut kalau kita sekadar mengambil berat tentang zahir. Zahir kita nak berpakaian kemas, zahir kita nak berpakaian yang branded, kita nak pakai pakaian yang mahal-mahal, yang branded, tak mau pakai pasar malam, tak nak pakai baju bandel. Tapi baju bandel pun ada mahal RM300 selai, RM500 selai bandel. Nampak brand itu brand dia. Maknanya bukan salah zahir kita tu. Kita pakaikan pakaian yang lawa-lawa, yang cantik-cantik, yang berhias-hias, kemudian wangi, kemudian kemas, tak nak compang-camping, tak nak kedut. Kalau pakai tudung, oning mesti betul. Oning sengit tak jadi keluar rumah. Oning tudung sengit jadi stres. Kita ambil berat benda tu. Sebab kita tak nak orang pandang kita tak elok. Kita nak orang pandang kita sempurna, wangi, cantik, kacak, cegak, gitu kita nak. Bukan kata pakaian, kenderaan pun macam tu. Tak boleh tayar kotor, tak jadi keluar. Lagi tak basuh tayar tak jadi keluar. Apa guna body dia berkilat tapi tayar dia berlumpur, tak jadi basuh tu. Tapi hati kita kita biarkan hati kita kebuluran, kita biarkan hati kita kelaparan berpuluh-puluh tahun, tapi perut kita suap satu hari 3-4 kali. Minum pagi, makan tengah hari, minum santai-santai, minum petang, makan malam, minum tengah malam. Nampak tak? Zahir pakaian kita basuh, kita cuci wangi-wangi, gosok dan sebagainya. Tapi hati kita biarkan hati kita kebulu, tak bagi makan hati kita. Apa makanan hati? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu akhirat itu makanan makanan roh ataupun hati kita. Makanan, minuman roh kita, zikrullah, salawat, ilmu manfaat, ilmu akhirat, ilmu fardu ain. Kita tak bagi makan. Kita biarkan roh kita kebuluran. Kemudian kita biarkan hati kita dengan pakaian yang kotor, yang bernajis. Hasad, dengki, cintakan dunia, berasa lebih baik daripada orang lain, takabur, ujub, perasan hebat, perasan soleh, cintakan dunia, berasa aman daripada kemurkaan Allah, bersangka-sangka jahat, berdengki, berdendam. Itu pakaian hati kita, pakaian yang kotor dan bernajis. Kita tak bersihkan, kita tak pakaikan hati kita dengan pakaian yang hebat-hebat, seperti mana kita sarungkan tubuh kita dengan pakaian yang mahal-mahal. Kita selesa dengan hati yang begitu. Kita rela Allah pandang hati kita macam tu. Kita redha Allah pandang hati kita buruk, busuk, kotor, jijik macam tu. Tapi kita tak rela, tak sanggup orang pandang kita kotor, tak sanggup orang pandang kita tak kemas,
Tak sanggup orang tahu tubuh kita busuk. Tak suka tengok orang tengok muka kita berjeragat, berjerawat, timbul jawat sebiji kat batang hidung. Stres kita sebulan. Aduh yai, aduh yai, aduh yai, aduh yai, jerawat lah, aduh yai. Risau. Takut orang pandang muka ada jerawat. Tapi sedar tak kita, Allah Ta'ala sentiasa memandang kepada hati kita yang kotor tu, yang sentiasa bersifat hasad, dengki, dendam tu, ujub, riak, takabur tu, tidak berakhlak, tu selesa. Kita buat tak peduli, kita buat tak bersalah. Tu sikap kita. Sebab itulah kata musannif tadi, tak patut bagi kita buat macam tu. Bahagian manusia kita ambil berat, bahagian Allah kita biarkan. Sedangkan yang menolong kita pagi, petang, siang, malam ni Allah. Yang tolong kita bekerja Allah. Yang tolong kita jalankan tugasan dan tanggungjawab kita adalah Allah. Yang mengenyangkan kita Allah. Yang menjaga keselamatan kita dalam pekerjaan kita Allah. Tuan-tuan ni lagi bahaya kerja kat sini. Yang menjaga tuan-tuan tu Allah. Jangan lupa. Tapi pandangan Allah kita tak peduli. Pandangan manusia kita ambil berat. Situlah sifat tidak adilnya kita kepada Allah. Situ sifat tak adil. Mana kita hanya mengambil berat pandangan Allah, pandangan makhluk, tapi pandangan Allah kita biarkan. Itu sifat zalim kita. Sifat zalim kita. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumuran dengan segala sifat kecelaan. Ada berapa banyak sifat kecelaan yang kita tahu? Ada berapa banyak sifat kecelaan yang kita tahu? Apakah wajib kita mengenal sifat-sifat kecelaan ni? Adakah wajib kita mengenal, mengetahui sifat-sifat kecelaan? Hukumnya wajib. Mesti kena tahu. Sifat-sifat kecelaan dalam hati ni wajib kita kena kenal, wajib kita kena tahu satu persatu. Sebab sifat kecelaan ni bukan dua, bukan tiga tak. Banyak sifat kecelaan yang ada dalam hati yang kita mesti kena tahu satu persatu. Kenapa kita mesti kena tahu? Supaya kita boleh cari secepat mungkin dan buang secepat mungkin. Itu sebab dia. Kenapa kena tahu? Sebab kena kenal dan supaya kita boleh cari secepat mungkin sebelum kita mati. Sebelum kita mati, sebelum kita masuk dalam liang lahat tu, kena pastikan tak ada sifat-sifat ni kita bawa balik akhirat. Sebab tu kena kenal. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari benda yang kita tak kenal? Jumpa ke tidak? Kita nak cari benda yang kita tak kenal, agak-agak jumpa ke tidak? Tak jumpa lah. Silap-silap selisih baru pun kita selisih baru tapi dah tak kenal. Nampak tak? Tapi kalau kenal baru boleh cari. Yang nama hasad tu bagaimana? Yang nama dengki macam mana? Yang nama riak macam mana? Yang kata cintakan dunia tu macam mana? Yang kata dendam macam mana? Yang kata sangka jahat macam mana? Yang katanya ujub macam mana? Yang katanya sum'ah macam mana? Yang kata hubbul riyasah, cinta nak jadi ketua macam mana? Hubbul mal, kasihkan, cintakan harta macam mana? Itu semua benda-benda sifat yang dibenci oleh Allah tak? Kalau kita tak tahu, tak kenal, tak faham, macam mana kita nak buang? Itu yang kita cari. Aku rasa tak ada lah penyakit, padahal ada. Tak kenal. Tapi kalau kenal, kalau ada ilmu, kita boleh cari sendiri. Ada tak perasaan macam tu? Kalau ada, itulah dia. Kenalah buang. Berasa aman. Ada tak dalam hati kita berasa aman daripada dibenci oleh Allah? Berasa selesa. Tak semayang, aurat tutup tak sempurna, banyak perintah Allah kita biarkan, tapi kita rasa okey je. Itu maksud dia. Itu sifat mazmumah tu.
Tapi kalau kita tak tahu, kita anggaplah biasalah, tak ada apa pun. Padahal ada dah dalam hati kita sifat yang dibenci oleh Allah, iaitu mana? Berasa aman sentosa daripada kemurkaan Allah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa risau, tak ada bimbang pun dengan dosa-dosa itu. Tapi kita kata hati kita baik. Hati kita baik, hati kita baik. Jumpa doktor baru tahu apa penyakit ada. Sebab tu ramai tak nak pergi jumpa doktor, sebab takut tahu penyakit. Ingatkan jenis penyakit zahir je macam tu. Ramai kita di antara kita tak nak pergi jumpa doktor. Sebab apa? Nanti kadang dapat tahu sakit apa. Tu yang tak nak tu. Jadi relalah duduk dalam penyakit tadi tu. Rela duduk dalam penyakit. Bukan penyakit zahir saja, rupanya penyakit hati pun macam tu. Sebab tu ramai yang tak nak mengaji, ramai yang tak nak dengar kuliah-kuliah agama ni. Sebab apa? Takut jumpa dosa masing-masing. Takut jumpa dosa. Sebab tu tak nak datang mengaji. Takut nanti tahu salah. Jadi rela tak tahu salah tu. Tu tenang. Sebab nanti kalau dah tahu kesilapan, kesalahan, nak kena baiki. Jadi dia tak nak ambil tahu tentang penyakit tadi, sebab dia nak relax-relax. Kita ingat kan penyakit zahir je orang macam tu. Rupanya penyakit hati pun macam tu juga. Tak nak pergi ngaji. Sebab apa? Nanti kalau ngaji macam-macam tu. Macam-macam dosa jumpa nanti. Baik tak ya? Na'udzubillah min zalik. Takut nak datang belajar. Syaitan ni dah kata, jangan datang, jangan hadir. Kalau hadir nanti habis aku. Kalau hadir nanti terbakar aku. Takut nak dekat dengan majlis ilmu. Yang takut tu sebenarnya syaitan dalam hati. Syaitan macam orang kena rasuk tu. Kan kita bila baca ayat-ayat ru'yah, dia menjerit, dia melaung, dia melolong. Sebab panas ayat Quran. Begitulah juga syaitan nafsu yang ada dalam hati. Dia tak suka ilmu. Ilmu ni ibaratnya bacaan ru'yah. Sebab tu kalau peringkat awal, baru nak datang ngaji, baru nak mendengar, dia rasa panas bukan main. Panas telinga, panas hati, berdesing. Macam duduk macam dalam mesin basuh. Tak tahan, dia kata, tak tahan. Aku tak nak datang lagi kuliah. Panas. Macam dalam mesin, tak boleh tahan. Lagi tak sihat lah. Baru ni ada orang kata, Ustaz, kawan saya dia kata dia tak nak duduk dalam kelas, Ustaz. Itu macam dalam mesin basuh. Dia kata macam dalam mesin basuh. Dia kata nantilah. Dah tak bersih lah sampai bila pun. Takkan elok lah sampai bila pun. Memang proses nak cuci macam tu. Sebab karat keladak dalam hati kita ni bukan boleh main jenis siram-siram. Jenis kena kikis. Jenis kena sental, kena kikis baru insya-Allah bersih. Tapi kalau tak tahan kena sental, tak bersihlah hati kita. Sebab tu peringkat awal, kalau sabar, insya-Allah satu hari hatinya akan jadi cantik, akan jadi bersih. Tapi kalau tak tahan, cabut lagi, habis. Tapi nafsu ni dia akan berasa sentap koyak bila dalam bab agama je. Kalau dalam bab nak cari duit, kursus-kursus tu kita tengok motivasi-motivasi nak jadi orang kaya, nak jadi jutawan, kena bodoh bangang kan, relax je. Yang cakap kat depan tu apa? Moderator ke apa nama? Kita pun tak pandai. Kena bodoh bangang. Sanggup tunggu nak jadi kaya punya pasal. Allah. Bila bab ngaji, kena tegur sikit, koyak, rabak, sentap, lari. Tak sanggup. Nampak tak permainan syaitan tu? Permainan nafsu dan syaitan. Kalau kena kutuk, kalau kena marah, kena nasihat, bab nak cari dunia, sanggup tunggu. Tak dah terima. Besok datang lagi. Bayar lagi tu. Ratus-ratus, ribu-ribu. Dah lah bayar ribu-ribu, kena maki lagi.
Kena bodoh-bodoh ni, sanggup tunggu dunia punya pasal. Tapi ilmu akhirat tak sanggup. Na'udzubillahi min zalik. Syaitan memainkan peranan yang sangat licik untuk menjauhkan kita daripada kalam Allah Ta'ala, supaya tertutup telinga hati kita daripada mendapat petunjuk Allah. Duduklah sampai mati gitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua sebelum mati. Dan kita biarkan jantung kita kotor berlumuran dengan segala sifat kejelaan yang hati tadi itu tempat tilik Tuhan kita. Bahkan sayugia bagi yang berakal, bagi orang yang bijak, bagi orang yang waras. Sayugianya sepatutnya membersihkan jantungnya, membersihkan hatinya, dan menghiasinya jantung ataupun hati lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Mana anggota lah. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut muka, naknya semua. Kita ni bukan muka je kita jaga, semua. Tapi sebut dalam kitab dia kata menghiasi muka dengan makna menghiasi semua tubuh badan kita. Rumah nak lawa, pakaian nak lawa, kereta nak lawa, tu semua nak lawa lah. Mana benda-benda ni tadi tempat tilikan makhluk. Ni nak raya lagi ya, siap. Nak raya ni lagilah nak lawa serba-serbi, takut tetamu kata apa tak lawa rumah. Baguslah. Keindahan, kekemasan itu sebahagian daripada iman. Tapi sayangnya yang dalam ni kita tak pedulikan ni. Ni yang tak peduli, ni yang salah ni. Bukan salah buat rumah lawa-lawa, pakai kemas-kemas, tak, bukan salah situ. Salahnya kita hanya ambil berat benda tu, yang dalam hati ni kita biar tak peduli. Dalam hati ni kita biarkan pakai yang buruk. Hati kita biarkan pakai kain buruk. Tak ada nak gantikan dengan pakaian baru. Sabar, pemaaf, rendah diri, redha, tak ada pakaian, tak ada. Kita biarkan dengan kain buruk. Dahlah najis pakai kain buruk lagi. Kita biarkan, kita relax je. Tak ada rasa berdosa bersalah pun. Tenang aja, happy je, biar je kita. Padahal pandangan Allah pada kita tu sangat-sangatlah pandangan yang membimbangkan keselamatan kita. Jadi hati kita ni kata musannif lebih lagi kena perhatikan. Kalau muka kita satu hari kita tengok berapa kali kat cermin. Masuk dalam kereta tengok cermin tu atas ni. Tu tak siap lagi dengan cermin yang dalam beg tangan tu lain. Pantang lalu tempat yang boleh membalikkan objek. Setelik muka kita. Pantang lalu kat cermin, mesti nak tengok. Kemas tak kemas, sengit tak sengit. Satu hari lebih daripada 2-3 kali kita perhatikan muka kita. Berapa kali kita telik setiap hari hati kita? Dalam sehari, berapa kali kita telik hati kita? Daripada kita celik mata sampai nak tidur, berapa kali kita tilik hati kita, tengok hati kita, pastikan hati kita tu kotor ke bersih. Berapa kali? Muka kita tilik satu hari 2-3 kali, 3-4 kali tilik. Sekejap tengok cermin, sekejap tengok cermin. Takut ada yang tak elok, ada yang tak bersih, ada yang tak lawa. Hati kita satu hari berapa kali kita tilik? Tak peduli pun, tak teringat langsung hati kita hari ni kotor ke bersih, tak teringat langsung. Hati kita hari ni dah bagi makan ke belum, tak teringat langsung. Sibuk dengan urusan yang luar ni. Ni yang nak diberi kesedaran ni, kitab ni. Sebab tu nama kitab penawar bagi hati. Yang nak hatinya dapat penawar, sihat, ngaji kitab ni. Yang tak nak hatinya sihat, sembuh, tak payah ngaji. Hiduplah dengan hati yang bermasalah tu. Bawalah hati yang macam tu nanti ngadap Allah. Ngaji kita ni, cuci hati kita. Sebab ketaatan zahir, kebersihan zahir dan batin tu mesti seiring.
Mesti seiring, itu jalan ibadat. Kita tak boleh nak buat ibadat ikut suka hati kita, ikut cara kita, tak boleh. Dia ada kaedah dia. Dia ada undang-undang nak selamat balik akhirat, dia ada undang-undang yang kita kena ikut. Kena bersihkan hati. Ada laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, mengaji, tidak, tok guru, pak ustaz, pak kiai, pak ustazah, tak peduli. Tak peduli, kita sama je. Sisi pandangan Allah sama je kita. Maknanya musannif nak pesan dekat kita, jangan semata-mata menitik beratkan pandangan makhluk sehingga mengabaikan pandangan Allah. Itu salah. Kita tengok, kita nak kemas, nak lawa, nak putih, nak bersih, nak baju nak ada bersait. Bersait, orang tua kata, oh bersait baju kau. Ni. Kalau tak bersait, tak boleh, kena bersait. Baguslah kekemasan. Tapi jangan lupa, dalam ni kena lebih kemas daripada luar. Yang dalam ni kena lebih wangi daripada luar. Yang dalam ni mesti lebih bersih daripada luar. Kalau yang luar ni kita telik satu hari 5 kali, yang dalam ni mesti lebih daripada 5 kali sehari kita kena tengok. Hati aku ada hasad tak hari ni? Ada dengki tak hari ni? Ada dendam tak hari ni? Ada takabur tak hari ni? Dah bagi makan ke belum? Hari ni dah bagi belum? Zikir, Quran, salawat, istighfar, ilmu manfaat, dah suap belum? Sarapan pagi dah, makan tengah hari dah, nanti minum petang pula. Yang ni santapan dalam ni, hak dia kita dah bagi ke belum? Ni mujur Allah bagi kita taufik ni, duduk dalam majlis ilmu. Ni santapan roh. Roh kita seronok dengan makanan ni. Ini makanan roh. Sebab tu kalau roh ni kita selalu bagi dia makan zikrullah, ayat Quran, majlis ilmu, dia akan jadi sihat. Bila dia sihat, dia akan jadi ceria, dia akan jadi cergas, dia akan jadi kuat dalam nak berperang dengan musuh-musuh dia tu, setan, nafsu dan sebagainya. Tapi kalau roh kita ni kita tak bagi makan, kita biarkan, sama macam anggota lah. Kalau kita tak makan 3-4 hari, apa jadi? Lemah, lesu, lembek kita. Kalau musuh datang, taknya larat nak berlawan, pancung je dia. Tak larat. Sebab tak makan dah seminggu, tak makan, tak ada kederat. Begitulah roh kita tak kuat nak lawan yang namanya setan dan nafsu kalau kita tak bagi dia makan. Ni makanan roh ni. Ilmu tu makanan roh. Setiap hari tengok hati kita. Lepas solat, tengok sekejap hati kita. Ada tak hasad hari ni dengan orang? Ada tak hari ni dendam dengan orang? Ada tak hari ni kita marah sesuatu yang bukan kerana Allah? Ada tak hari ni? Ada tak hari ni timbul rasa marah kerana nafsu dalam hati kita? Kena tengok benda tu. Sebab tu tadi kita kena kenal sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dalam hati tu apa. Kena cari benda tu, kena tahu, kena kenal satu persatu supaya kita boleh tengok dalam hati kita. Hari ni ada tak benda-benda ni dalam hati? Kalau jumpa istighfar, kalau jumpa minta ampun dengan Allah, makna cuci, bersihkan, gitu. Tapi kalau kita tak kenal, kita biarkan dia berlumur dengan benda-benda. Kita tak sedar hati kita penuh penyakit. Macam tadilah, selagi tak jumpa doktor, kita rasa kita sihat. Bila jumpa doktor baru tahu, pakcik ini ada macam-macam ni pakcik. Ada 3 serangkai ni pakcik, katanya 3 serangkai. Ni kalau kita pergi scan ni, macam buah rambai. Macam buah rambai. Bukan 3 serangkainya. Macam buah rambai penyakit dalam. Dendam, dengki, tak redha qada qadar Allah, sangka jahat dengan Allah, sangka jahat sesama makhluk, cintakan dunia, tak seronok kepada akhirat, tak rasa bertuah jadi orang Islam. Ada yang rasa malang jadi orang Islam. Auzubillah. Tak rasa rugi, tak rasa takut dengan dosa.
Rasa konon-kononnya amal Allah dah terima. Tu semua penyakit dah tu. Cari dalam hati kita satu-satu. Kalau jumpa, buang cepat-cepat. Rawat cepat-cepat. Bagi dia ubat cepat-cepat supaya bila nak mati besok bawa hati yang sihat, yang bersih menghadap Allah. Yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja. Tu. Ni Nabi bagi tahu ni. Ni jadi orang-orang, mana-mana orang yang kata luaran tak apa, langgar perintah Allah pun asalkan hati baik, dengar hadis ni. Dengar hadis ni. Kita punya pahaman tu betul ke sesat? Dengar baik-baik. Yang mengatakan luar ni tak apa, asalkan hati baik. Dengar baik-baik hadis ni. Bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Apa maksud raja? Pemerintah lah. Raja lah yang memerintah, yang menyuruh, yang melarang, yang mengajak. Itu raja. Nabi kata, hati ni raja. Nabi kata. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal cakap. Nabi kata. Segala anggota dan segala anggota itu pula mengikut ia segala anggota akan perintah rajanya. Jadi segala anggota kita ni dia akan ikut perintah raja. Siapa raja dia tadi? Hati. Hati tu raja bagi anggota. Anggota ni rakyat jelata dia. Jadi segala anggota ni dia akan ikut arahan raja, iaitu hati. Mata ikut raja, mata ikut hati, telinga ikut hati, lidah ikut hati, perut ikut hati, kemaluan ikut hati, kaki tangan ikut hati. Sebab hati tadi raja yang mengarahkan. Pergi surau, pergi surau. Semayang, semayang dia. Puasa lah hari ni, puasa dia. Sebab raja dalam tu suruh tadi. Sebab raja dia baik. Raja dia taat. Raja yang dalam ni bersih, takut kepada Allah. Raja dia raja yang taat, maka dia suruh rakyat ni pun buat taat. Raja ni kata, lidah cakap yang baik-baik. Cakap baik-baik. Cakap sopan santun, lidah pun cakap sopan santun. Raja kata jangan tengok aurat orang, dia alihkan pandangan. Raja kata dengan telinga, jangan dengar cerita buruk tentang orang. Dia tutup telinga dia lari jauh-jauh, tak suka dengar orang cakap pasal dosa maksiat orang. Sebab raja tadi. Raja kata nak keluar rumah, tutup aurat. Dia pun tutup aurat. Sebab raja perintah. Raja kata nak keluar rumah, pakai tudung dia. Sebab raja suruh pakai tudung. Tapi kalau rajanya jahat, rajanya maksiat, rajanya tak takut kepada Allah, maka dia akan perintah rakyatnya pun buat maksiat. Tangan ambil hak orang. Jari, raja kata jari taip benda yang jahat-jahat, taip ayat yang kotor-kotor, taip fitnah, taip umpatan. Hatilah yang perintah tu. Raja kata nak keluar rumah tak payah nak tutup-tutup, buat apa nak bertudung-tudung, bebas, free hair, katanya raja. Maka rakyat ni pun ikut. Raja kata gaul bebas laki perempuan, binimu bini aku, bini aku binimu. Bebas ikut. Sebab raja dia begitu, pemerintah dia begitu. Pemerintah dia tak peduli. Pemerintah dia tak peduli syariat. Pemerintah dia tak takut kepada Allah. Maka jadilah begitu. Cakap biadab dengan ibu bapa, dia pun cakap biadab. Cakap biadab dengan suami, keluar cakap-cakap biadab dengan suami. Raja yang suruh. Raja kata laki pula, cari nafkah, ilmu jangan bagi anak bini. Anak bini, ilmu jangan bagi dunia je, bagi rumah, bagi pakaian, bagi kenderaan, bagi belanja dah. Ilmu jangan bagi. Maka taat si suami tadi. Na'udzubillah min zalik. Tu semua raja lah tu. Dan apabila baik jantung, itu nescaya baiklah segala anggota. Dan apabila jahat bila jahatnya jantung tadi tu, jantung ni dalam ni jahat, maka segala anggota dan apabila
baik jantung, nescaya baik segala anggota, dan apabila jahat, nescaya jahatlah segala anggota yang lain. Maksud jahat di sini melanggar perintah Allah. Itu maksud jahat di sini, langgar perintah Tuhan. Ni kita baca ni kena atas kepala kita sendiri. Kita bukan kata sebut siapa-siapa dah. Inilah undang-undang Allah. Ilmu ni dia undang-undang maksud. Siapa buat, dialah. Siapa tak buat, tak ada kena-mengena. Kadang-kadang ada orang dia salah faham bila baca kitab macam ni, duk kata orang. Memang hukum tu Allah turunkan untuk orang, untuk manusia, untuk menegur manusia, bukan menegur haiwan. Hukum syariat tu memang untuk diguna pakai oleh manusia, bukan haiwan. Jadi memang benarlah hukum hakam tu. Siapa yang buat gini dosa, siapa yang buat lah. Yang tak buat tak ada kena. Tapi kita ni jenis hati tadi itulah, hati kita ni berpenyakit, hati kita ni bermasalah, keras hati, sentiasa rasa baik, dalam hati kita banyak sifat yang tak elok, berasa ujub, berasa baik, berasa sempurna, berasa taat. Sebab tu kita tak boleh terima dengar nasihat-nasihat macam ni, kita tak boleh. Dia jadi melantung, dia jadi melawan. Itu petanda hati kita bermasalah dah. Itu tanda hati bermasalah dah. Tak suka dengan nasihat. Tak suka dengan nasihat. Tak boleh terima hakikat diri kita yang banyak melanggar perintah Allah. Tak boleh terima. Tetap nak ngaku baik juga. Tetap nak ngaku taat juga. Padahal terang-terang dah banyak hukum hakam Allah yang kita tak buat. Yang kita langgar. Laki perempuan sama je. Dan apabila jahat, ia nescaya jahatlah segala anggota. Sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Siapa kata ni? Nabi SAW. Adakah kita beriman dengan Rasul? Ya, kita beriman dengan Rasul. Apa maksud beriman dengan Rasul? Yakin yang dia Rasul, dan yakin apa yang dia khabar itu semuanya daripada Allah. Bukan perkataan dia, tapi perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewakilkan Nabi cakap dengan umat, bagi tahu umat, bagi amaran pada umat, begini. Hakikatnya Allah lah yang nak memberitahu, yang nak menyampaikan pada telinga dan pada hati kita. Itu tanda-tanda bila orang tu duduk dalam majlis ilmu sampai benda ni pada telinga dan hati. Ini tanda-tanda baik, iaitu mana? Dia masih lagi mendapat perhatian yang khusus daripada Allah. Makna Allah masih pandang dia lagi, Allah masih nak selamatkan dia lagi. Sebab tu sampai benda-benda ni pada telinga kita. Sebenarnya hakikat daripada Allah, Allah lah yang nak menyampaikan benda dalam hati kita, supaya kita berubah kepada yang lebih baik. Tapi ada juga manusia-manusia yang Allah haramkan daripada terima benda macam ni. Na'udzubillah. Itu suatu petanda yang menakutkan, merisaukan, membimbangkan. Allah satu ketika kalau Allah benci dengan mana-mana hamba dia, Allah akan tinggalkan dia. Allah akan tinggalkan dia. Allah akan tutup telinga dan mata hati dia, hingga takkan sampai satu pun ingatan kepada telinga dan hati. Tertutup dah. Tak ada siapa boleh buka. Sebab tu bila sampai benda macam ni, kita kena sambut, kena terima. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, menunjukkan aku ni masih lagi ada perhatian yang baik daripada Allah. Bila kita terima, bila dapat ilmu, duduk dalam majlis ilmu, kena terima kasih dengan Allah sangat-sangat. Maknanya kita ni masih lagi Allah sudi nak bimbing. Kalau tak, Allah jauhkan kita. Allah jauhkan kita, Allah tutup hati kita. Na'udzubillah. Dengan sendiri hati tak suka nak dengar. Dengan sendiri hati tak suka dengar. Dengan sendiri tak ada rasa kepentingan nak belajar. Itu tanda-tanda Allah tak pilih kita. Na'udzubillah. Kena risau bila Allah tak pilih. Kena risau. Jadi Nabi pesan apa, bahawasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging, apabila baik ia, nescaya baiklah oleh tubuh itu semuanya. Nabi kata tadi. Nabi tak bohong. Nabi kata dalam tubuh ni ada sepotong daging, seketul daging. Bila daging ni baik, baiklah semuanya jadi baik.
Bila yang daging ni tadi baik, yang bila daging ni berkualiti, sehat, maka yang lain pun akan jadi baik, jadi sehat juga. Dan apabila binasa je, kalau daging yang dalam tubuh ni binasa, rosak, busuk, bernajis, kotor, jijik, luat, maka binasalah oleh tubuh itu semua. Maka yang lain-lain pun akan jadi busuk, jadi kotor juga. Ala Nabi kata, jaga-jaga. Itulah dia, wahiyal qalbu, itulah dia hati. Jaga-jaga kata Nabi. Itu dan ya itulah daging tadi itu yang dimaksudkan adalah jantung ataupun hati. Apabila adalah baik jantung itu, sebab baik segala anggota, nescaya wajiblah kita bersungguh-sungguh pada membaiki jantung dan memeliharanya jantung daripada segala kebinasaan. Jadi kalau ditanya apa hukum menjaga hati, membersihkan hati, menghiaskan hati, membuang segala kotoran hati, apa hukumnya? Adakah sunat ataupun harus? Jawabnya wajib. Tak dapat tidak, mesti, baik laki baik perempuan. Wajib pelihara hati. Apa maksud pelihara? Kena pastikan segala sudutlah, kesihatannya, kebersihannya, perhiasannya, akhlaknya, kena pasti. Nama pun memelihara. Macam orang pelihara kucing macam mana? Orang pelihara kucing contohlah, dia jaga, dia basuh, dia mandi, bagi makanan berkualiti, berzat, sikatkan, wangikan, tu jaga. Jaga kebun, jaga apa macam mana? Ni jaga hati. Maknanya kalau ada kotor, bersihkan. Kalau sengit, luruskan. Kalau tak lawa, make up kan. Itu maksud. Kalau busuk, wangikan. Itu maksud. Begitulah ibaratnya nak jaga hati. Wajib, bukan sunat. Wajib. Maknanya kalau tak buat, dosa pula dah. Cukuplah sekadar itu sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya Karim, ya Allah. Sit on. Sit on. Allah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salati hayya al-falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat.